Yo guys, welcome to my video. Hari ni Oppo baru je lancarkan Oppo Reno 11 Pro. Aku basically dah guna telefon ni quite a long time, 2 minggu dah. And kita akan cerita sikit pasal perubahan yang Oppo dah bawa dalam model kali ni. Ya, perubahan dekat sini apa yang Oppo buat sangat-sangat kata bagi significant changes juga untuk pengguna yang daripada sebelum ni nak beralih kepada jenama yang baru ni. So now kita akan cakap satu-satu lah, explainkan dekat korang dan juga pengalaman aku sepanjang guna Oppo Reno 11 Pro. Alright, first thing first, kita nak cakap pasal dia punya design dulu, sebab daripada dulu lagi Oppo ni sebenarnya dia ada design yang pelik tau. Dia macam ke arah perempuan sikit, tapi pada masa yang sama kalau korang seorang lelaki pun tak ada masalah sangat. Dia punya design ni sebenarnya daripada dulu lagi, kalau korang kenal dengan Shark Fin punya design, yes, Oppo sangat terkenal dengan design yang sangat pelik. This one almost look like a normal punya smartphone tau. And korang rasa macam tu, tapi sebenarnya tak. Contohnya dekat sini, mula-mula sekali finishing dekat belakang ni sebenarnya adalah kata glass. Boleh kata dia mimik macam a compressed glass and nampak sangat unik. But kalau korang tanya aku secara personal, aku akan cakap dia punya design belakang ni nampak macam marble. Tapi dia punya satin finish tu buatkan korang pegang telefon ni rasa sangat-sangat nice. Apa yang membuatkan aku cakap dia punya design sedikit pelik adalah dia punya susunan kamera. So kalau korang nampak dekat sini kan, dia punya kamera tu sebenarnya dah cantik dah lawa dah nampak macam bling-bling dah dekat situ. Tapi dekat sini well centered, tapi dekat atas ni tiba-tiba dia naik ke atas. So nak cakap offset kamera tu macam a main sensor, tak juga, sebab yang tu lebih kepada kamera lain. So aku macam Okay Oppo, you do your thing dekat sini, aku tahu. Alright, now kita cakap benda yang korang nak tahu sangat tentang telefon ni bila nak beli. Prosesor apa yang dia pakai? Kali ni dia pakai prosesor daripada Dimensity 8200. So untuk prosesor ni actually dia 4 nanometer proses tau. So dia significant similar macam, yes, kebanyakan flagship sekarang dah pakai 4 nanometer. And this is the first time yang mana mid-range punya prosesor dan juga a flagship processor pakai FinFET proses yang sama. Maksudnya dekat sini, pengalaman aku sendiri pakai telefon ni dalam masa 2 minggu tu boleh kata smooth, flawless dan tak ada masalah kalau nak pergi dekat mana-mana and gunakan features yang ada. So kalau korang nak bandingkan and tak nak spend lebih untuk beli sebuah telefon flagship and kadang-kadang rasa macam ragu-ragu nak pakai sebuah processor Dimensity, this one aku akan cakap freekan korang punya anxiety tu daripada fikir benda tu. Sebab aku punya pengalaman tak ada langsung rasa problem bila pakai Dimensity 8200 dekat telefon Oppo Reno 11 Pro. Jadi memang jujur aku cakap, storage pun is not bad, 512GB dengan RAM dia 12GB. Kau boleh tambah kalau korang nak guna dia punya virtual RAM lah kalau korang nak kan. Lepas tu aku yakin sangat-sangat kebanyakan orang yang nak beli Oppo Reno 11 Pro ni sebenarnya adalah fokus dia sebenarnya kamera. Betul tak? Sebab kebanyakan orang yang aku kenal beli telefon Oppo memang nak gunakan features kamera dia. Apa yang dia orang update untuk kali ni adalah dia punya sensor dan juga cara dia buat kamera portrait korang tu. So dia punya sensor kali ni dia pakai 50 megapiksel, walaupun tak tinggi dan juga tak rendah tau. And dia punya sensor adalah IMX890 daripada Sony tu sendiri. Kalau kan tiga-tiga kamera yang dia ada dekat sini sebenarnya adalah daripada Sony kalau korang nak tahu. And then dia ada optical image stabilization. Ni adalah satu benda yang bagus untuk korang nak tangkap gambar sharp and even pada waktu malam untuk dapatkan lebih detail bila tangkap gambar malam tu. So this is a good thing kalau korang nak cuba even tangkap rakam video pun kalau korang nak. And kalau kita pergi dekat dia punya telefoto adalah 32 megapiksel, 2 kali zoom. And kata Oppo juga kali ni dia orang actually ada high resolution untuk korang zoom gunakan dia punya AI algorithm untuk buatkan 5 kali zoom optical, basically hybrid lah, untuk dapatkan image lagi sharp. Apa yang korang perlu tahu juga adalah dia punya telefoto kamera ni sebenarnya adalah sama macam kamera depan dia. So macam tu korang dapat dekat belakang, macam tu juga korang akan dapat dekat depan. Cumanya yang dekat belakang ni ataupun yang dekat orang kata main position adalah telefoto, yang dekat depan ni dia lebih kepada wide kalau ikutkan. And then dia punya ultra wide pula adalah 8 megapiksel. Dua ni actually tak ada OIS, hanya satu main sensor sahaja yang ada optical image stabilization. Aku dah try tangkap gambar dekat around KL ni and uji sendiri dia orang punya sensor macam mana. To be honest, I'm quite impressed. Pada mulanya aku tak orang kata expect tinggi sangat, tapi once aku dah guna, aku start nampak dia punya gambar ni actually quite good
untuk aku post dekat social media, and even dapat a decent bokeh, a decent portrait, and even a decent low light photo kalau korang nak tahu. Kekurangan yang aku boleh cakap sebenarnya adalah probably not most of the time korang guna untuk tangkap gambar sebenarnya sharp. So kalau korang tangkap gambar contohnya pakai telephoto tu, dia agak orang kata pecah lah. Tapi benda tu sebenarnya boleh ultra wide dia macam biasa-biasa lagi. Tapi nantikan aku akan buat comparison untuk korang sendiri, tengok macam mana perbezaan antara telefon ni dan juga dia orang punya rival in the future. Alright, now kita cakap pasal dia punya software lah. Jarang sebenarnya kita tengok sebuah company fokuskan terhadap phone mid-range dan juga features yang ada pada operating system. Maksud aku dekat sini adalah usually untuk telefon mid-range dia macam bagi orang rasa macam generic punya performance kan. Tapi untuk Oppo Reno 11 Pro dekat sini dia lebih fokuskan kepada cara korang guna dan juga productivity pada masa yang sama. Apa maksud aku? Oppo sebenarnya dia dah perkenalkan satu feature dinamakan sebagai file dock. Maksudnya dekat sini kalau korang copy mana-mana image, text ataupun tweet contohnya ataupun X, korang actually boleh simpan dekat dalam docs and paste dekat mana-mana yang korang nak at mana-mana social apps ataupun apps lah. So benda ni sebenarnya sangat significant, sangat fokuskan terhadap productivity. Mana korang nak cari benda macam ni dekat sebuah telefon mid-range dia. So sekarang ni Oppo dah bawa satu benda yang tak ada pada sebuah telefon mid-range and bawa pada telefon yang orang tak expect pun untuk jadi sebuah telefon yang produktif. Not just that, dia orang juga perkenalkan extract content. Maksudnya dekat sini, korang boleh screenshot dekat mana-mana teks yang korang nampak ataupun gambar yang orang post tu and tarik extract dia orang punya teks tu untuk jadi satu teks. So dekat sini aku nampak perubahan apa yang Oppo buat and buatkan aku rasa macam kagum dan juga nak guna sebuah telefon Oppo Reno ni. Benda ni sebenarnya bukanlah something yang aku likely impressed sebab kalau kan flagship pun dah ada kot feature macam ni. Tapi bila dia fokuskan terhadap phone yang orang kata bukan flagship dia orang, aku quite impressed lah sebab benda ni dia orang patut bawa daripada flagship kepada sebuah telefon mid-range. Daripada awal lagi dah. Tapi sekarang aku start nampak yang Oppo nampak ramai pengguna mid-range dia sebenarnya nak juga sebuah productive features instead of fokus terhadap kamera dan juga OK punya performance. Now, kita cakap pasal dia punya performance pula. So, Oppo perkenalkan Trinity Engine optimiskan dekat dia punya OS. OS dia adalah ColorOS 14 dan juga based on Android 14. So, korang punya CPU, korang punya ROM dan juga korang punya RAM memang optimised dengan dia orang punya operating system. Well done Oppo. I'm quite impressed sebenarnya. Alright, sekarang aku nak cakap pasal dia punya screen pula dekat sini. Apa yang korang dapat is basically 120Hz, regular stuff, dynamic punya refresh rate dan juga dia punya screen adalah 6.7 inci. 6.7 dia ada Full HD Plus dan juga dia sebenarnya 10-bit punya color. So korang akan dapat most colors. Kalau korang tak gambar ke memang penting kan untuk editing, this display akan dapat perform just like a usual. So ni basically an HDR punya screen. Apa yang kau perlu tahu juga adalah dia sebenarnya adalah curve screen dekat tepi tau. So dia bukan dekat atas, bukan dekat bawah, tapi dekat tepi. Dia punya bezel pun still cantik. Atas bawah nampak sama dan juga tak pelik. Dia punya panel pula dekat sini adalah OLED. So it's bright and contrast memang deep. Dan juga dia punya keterangan adalah 950 nits of brightness. Dia punya battery capacity pula dekat sini adalah 4600 mAh. Make sense dekat sini, and even dia lagi nipis daripada kebanyakan smartphone yang kata bawah daripada 4600. Yang penting dia boleh tahan dalam masa satu hari. Tapi most of the time aku guna ni memang fokus terhadap productivity, reply messages, tengok social app, post something dekat social apps. So dekat sini aku utilize betul-betul. And nasihat aku, kalau korang nak guna telefon ni dalam pukul 7 ataupun 8 dah start kena charge sebab dia dah sampai 20%. But apa yang bagus adalah dia support sampai 80 watt super VOOC punya charging. So korang boleh penuhkan daripada 0 sampai 100% dalam masa 28 minit sahaja kata Oppo lah. Tapi untuk aku punya try sendiri, sebab biasanya kalau aku charge telefon ni aku sentiasa guna dalam like 30 minit macam tu lah, give or take. And another thing yang aku boleh cerita adalah dia still ada IR blaster dekat atas. So aku boleh kawal aircon, aku boleh kawal TV
and aku boleh kawal mana-mana yang ada remote control. So that's how awesome bila ada IR Blaster. Tapi dia adalah satu teknologi yang orang tak guna sangat and orang tak tahu sangat pada masa ni. Even Gen Z aku rasa memang tak tahu pasal IR Blaster ni. Siapa yang tahu? Alright, so apa kekurangan yang mungkin aku tak boleh nak tolerate sikit bila cakap pasal sebuah smartphone adalah dia still tak ada IP rating tau. So aku harap in the future Oppo dapat bekalkan IP rating dekat telefon yang ramai orang nak beli sebenarnya. Alright, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap tentang Oppo Reno 11 Pro ni. Apa-apa nantikan aku punya next video pasal telefon ni. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, stay awesome and keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!